Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Ifah Nuraina binti Ridwan, murid tingkatan 4 dari Sekolah Menengah Kebangsaan Batu 4 Gerik Perak, akan menyampaikan sebuah resensi berdasarkan sebuah buku pilihan saya sendiri yang berjudul Sudut Pandang Muhyiddin Yassin. Sebagai pembuka tirai bagi resensi ini, akan saya perkenalkan identiti bagi buku ini terlebih dahulu. Buku ini dikarang sendiri oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin dan dibantu oleh Zinatul Nizar Abdul Kadir. Buku ini diterbitkan oleh Institut Terjemahan Negara Malaysia ITNM pada tahun 2012. Sekilas pandang, kita dapat menyaksikan figura Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai kulit muka hadapan buku ini. Hal ini akan menarik perhatian para pembaca untuk membaca buku ini. Sebagai sedikit perkongsian mengenai siapa sebenarnya Tan Sri Muhyiddin Yassin, beliau merupakan seorang yang amat berjasa kepada negara kita. Buktinya, beliau pernah menjalankan tugas sebagai Menteri Belia dan Sukan, Timbalan Perdana Menteri Malaysia yang juga merangkap Menteri Pelajaran Malaysia, dan pada hari ini, beliau lebih dikenali secara mesra sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-8, di mana kita dapat menyaksikan usaha beliau sebagai seorang pemimpin negara dalam mengendalikan pandemik COVID-19 yang melanda negara kita sekarang. Setelah mendalami buku ini, dapat saya perkatakan bahawa buku ini memaparkan 14 perkara dasar yang berlandaskan transformasi dunia pendidikan di bawah penerajuan Tan Sri Muhyiddin Yassin ketika beliau menjalankan tugas sebagai Menteri Pelajaran Malaysia. Buku ini merungkaikan persoalan yang dahagakan penjelasan mengenai usaha kerajaan dalam mentransformasikan sistem pendidikan negara. Menerusi buku ini, beliau berkongsi pandangan ilmiah beliau mengenai usaha dan pelaksanaan kerajaan dalam memajukan sistem pendidikan negara agar setanding dengan negara-negara lain menjelang wawasan 2020. Apa yang dapat saya kongsikan setelah mendalami buku ini, iaitu pada halaman yang ke-12, beliau ada menjelaskan mengapa kerajaan di Malaysia telah pun menyarankan ibu bapa untuk menghantar anak-anak mereka untuk merasai pengalaman pendidikan daripada peringkat prasekolah lagi. Hal ini demikian kerana beliau meyakini sistem pendidikan yang dimulakan daripada peringkat awal mampu melatih seseorang kanak-kanak untuk mempunyai konsep kendiri yang mantap. Secara tidak langsung, hal tersebut akan menyediakan pelapis muda yang mampu menjadi pemimpin negara pada masa hadapan kelak. Bak kata pepatah, melentur buluh bila dari debungnya. Selain itu, pada halaman yang ke-125 hingga 129, beliau ada menegaskan kepentingan untuk memahami dan mendalami mata pelajaran Bahasa Melayu dan juga sejarah. Sebagai contoh, murid sekolah menengah telah pun disarankan dan ditegaskan untuk mencapai grade lulus untuk memperolehi sijil SPM. Bagi mata pelajaran Bahasa Melayu, sudah terang lagi bersuluh, hal tersebut adalah untuk memartabatkan bahasa kebangsaan negara kita. Manakala bagi mata pelajaran sejarah, beliau berkata bahawa disitulah semangat cinta akan negara seperti nasionalisme dan patriotisme dapat disema dalam diri seseorang individu. Beliau juga bertambah bahawa jika masih ramai lagi masyarakat yang menolak peluasan sejarah, hal tersebut akan memberikan risiko kepada perpaduan negara. Tambahan lagi, Malaysia merupakan negara di mana masyarakatnya adalah majmuk berbilang kaum. Tuntasnya, saya amat sarankan bagi para pembaca untuk membaca dan mendalami sendiri buku ini kerana masih terdapat banyak lagi perkara yang dapat dipelajari daripada intipati buku ini. Sebagai contoh, kita dapat mendapatkan pengetahuan tentang konsep bai'ah, sekolah amanah, dasar satu murid satu sukan dan juga program Linus. Konklusinya, sebagai seorang warga negara Malaysia, kita sewajarnya berbangga dan berasa kagum dengan pencapaian sistem pendidikan negara kerana di situlah akan wujudnya sokongan yang mampu mendorong usaha kerajaan dalam mentransformasikan sistem pendidikan di negara kita. Sekian, terima kasih.